Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah dapat satu power supply. uh, Jadi ni katanya printer punya power supply. Jadi kalau apa, kita observe, kita belum check lagi, cuma observe saja. Observe physical dia kat atas ni nampak macam okey lah, macam normal lah. Kalau tak ada komponen yang rosak macam pecah ke ataupun kapasitor yang melembung ke, okey. Cuma dia agak lama, jadi dia punya solder dia dah agak teruk dah. Solder ni dah sangat-sangat teruk lah. Dia punya quality solder tu agak teruk lah. Okay, kita boleh tengok quality solder tu dah agak terlalu teruk lah. Okay, boleh tengok quality solder ni. Yang ni lagi kan, ni dry solder lah. Dia lagi dry solder lah. Okay, jadi saya belum test lagi, cuma just observe saja dulu, tengok keadaan ni. Ni kena resolder balik. Kalau tengok sini ada satu fuse, check tengok fuse ni okey ke tak. Fuse ni ada fuse, check tengok fuse ni okey ke tak. Fuse okey. So kalau fuse dah okey, kita sebelum kita masukkan supply, pasal sini ada output lah, dia ada output dia. Okay, ada output dia sini. Kalau kita tengok dia ada 15 volt, 5 volt, 3 volt. Okay, dia ada output dia lah kat sini. Ni pin output dia semua ni, pin output ni. Okay, ni pin 1 ni sampai pin 12 lah. Indikator dia kat sini dia tunjuk. So apa-apa pun kita kena solder dulu. Solder dulu, kalau okey, alhamdulillah lah. Tak payah nak repair lah. Tapi kalau macam still ada problem, so kita kena troubleshoot lah. Okey. Okey, kita akan solder dia punya dry joint tu. Teruk lah. Kena cabut balik dia punya buang balik hak lama ni. Okay, solder balik. Dah kering, terlalu kering sangat dah. Dah terlalu teruk sangat dia punya solder ni. Dah mati dah dia punya ketul solder tu. Dah terlalu teruk lah.
dalam keadaan macam ni kadang-kadang bila lama sangat kita punya track ataupun pattern dekat ni, track ni pun boleh tertanggal kalau lama sangat. Kena berhati-hati juga. So masalah dia bila solder yang terlalu lama ni dah macam mati lah. Apa kita boleh buat lah, kita boleh gunakan flux. Kita cuba gunakan flux. Flux ni dia bantu untuk sebarkan panas. Bantu untuk sebarkan panas dengan lebih cepat. Itu antara kegunaan flux. Okey. Karat lah. Memang memang teruk lah dia punya ni dia. Macam dah berkarat. Macam dah batu, keras macam batu dah. Okey, dah mula cayak. Dah mula cayak dah. Sama dah kita ni solder balik. Kita solder balik. Okey ya. Saya dah solder semua board ni. Memang agak mencabar juga board ni. Dah saya solder hampir ke semua tempat yang problem tu saya dah solder. Okey. Jadi agak teruk lah. Solder dia memang dah mati dah. Solder dah kering lah. Terlalu kering sangat. So makan masa agak lama juga. So okey. Yang ni semua saya dah solder dah. Okey. Step yang betul lah, selepas kita solder dah, kita kena cuci tempat kita solder tu. Memang itu step yang sepatutnya.
solder dan kita tinggalkan flux. Solder kita pun guna flux tadi. Ada flux, masih ada flux lagi melekat-lekat flux ni. So yang terbaik ialah kita kena cuci. Kita kena cuci dengan sebaiknya yang standard kita pakai isopropyl alkohol. Isopropyl alkohol menggunakan brush yang free ESD sepatutnya lah. Boleh je pakai yang lain pun, tapi sebaiknya kalau dah ada tu kita pakai yang ni lah. Kita cuci board ni lah, kita cuci dengan gunakan apa ni, isopropyl alkohol ni. Okey, kita cuci dia. Teruk sikit buat ni, dia memang lama kan. Kena cuci dia. Lepas tu baru kita, InsyaAllah kita akan buat proses test. Selepas ni kita akan buat proses test. Tempat-tempat yang kita, terutama tempat yang kita dah solder tadi tu. Okay. Kebaikan bila kita cuci ni adalah, kadang-kadang kita solder ni ada lebihan-lebihan solder yang dipanggil solder ball. Solder ball ni boleh jadi menyebabkan short di antara dua tempat solder. Dia boleh jadi dia melekat kat tengah, dia boleh short. Tapi bila kita cuci ni, biasanya solder ball tu dia akan keluar lah. Itu kelebihan kalau kita cuci . Isopropyl alkohol ni ada biasanya di kedai-kedai elektronik . Dan di kilang-kilang pun banyak digunakan isopropyl alkohol juga. Juga untuk cuci board lah. Jadi selepas kita cuci ni, kita akan buat inspection. Tengok ada solder short dan sebagainya. Lebih senang nampak lah dengan dah cuci je ni. Kita akan senang nampak lagi keadaan board je lah. So kita tunggu dia kering, pasal dia memang cepat kering lah alkohol . Dan dia tidak ada beri kesan pada board. Memang dia guna untuk sesuai untuk cuci board . Okay, dah cuci dah kering dah alkohol tadi. Okay, kita saya dah check semua, tidak ada short. Okay, jadi kita akan buat functionality test. Maksudnya kita akan masukkan supply untuk check board ni. Okay, jadi kita akan masukkan supply lah. Jadi saya terangkan sikit lah lebih kurang macam mana perjalanan switching mode power supply ni. Okay, switching mode power supply ni. Jadi kita tengok di sini. Okay, tempat ni 240. Kita akan masukkan di sini 240. Kemudian supply 240 ni dia akan melalui fuse, live akan melalui fuse. Kemudian dia dekat sini dia ada 3 komponen yang biasa kita tengok kat switching mode lah, yang dipanggil sebagai electromagnetic induction punya prevention lah, untuk elakkan gangguan noise . So memang ada kombinasi kapasitor
induktor dan kapasitor sebelum dimasukkan ke bridge rectifier. Okey, diod atau jambatan diod 4 biji tu. Kemudian daripada bridge rectifier masuk ke main kapasitor, dan pada masa yang sama di sini kita tengok ada IC yang akan menghasilkan PWM. Voltage standby dekat sini lebih kurang 300 volt, masuk 240 volt AC, dan di bridge rectifier akan tukar DC, jadi 300 volt lebih kurang 300 volt lebih DC. Kemudian dia akan standby, kemudian standby dekat transformer ni. Kemudian IC ni akan buat ayunan PWM, pulse wave modulation. Dia akan buat ayunan, maksudnya dia akan menyebabkan kapasitor ni induce voltan tinggi lah, induce. Ini primary ni bahagian primary, ni bahagian secondary coil secondary. Dia akan induce ataupun dia akan aruh buat aruhan, menyebabkan hasilnya PWM juga di sini, pulse wave modulation, maksud dia dalam bentuk frekuensi. Frekuensi yang dihasilkan tu tinggi terlalu tinggi biasanya 20 kHz dan ke atas. Kenapa 20 kHz dan ke atas? Kerana untuk nak elakkan manusia ni, dia telinga dia tu kalau lebih tinggi frekuensi dia tak boleh dengar lah. Jadi nak elakkan macam gangguan-gangguan lah. Maksudnya kalau katakan litar ni digunakan untuk audio, kita nak elakkan masuknya bunyi-bunyi daripada litar power supply ni ganggu audio macam tu. Jadi biasanya walaupun ni litar bukan untuk audio, untuk printer, tapi tetap biasanya frekuensi dibuat tu lebih pada 20 kHz macam tu. Okey. Kemudian bila di-induce voltan dekat primary, secondary ni, jadi diod-diod ni akan ubah, diod-diod sini yang ada ni akan ubah balik jadi dalam bentuk DC, dan kapasitor ni akan tapih balik pulsing direct current yang daripada diod tadi. Macam itulah proses dia, dan hinggalah pergi ke output lah, pada output lah. Macam tu. Okey. Okey. Sekarang ni kita akan masukkan AC untuk check. Tapi sebenarnya yang paling penting sekali sebelum kita masukkan AC tadi, first kali step yang saya tunjuk, mula-mula saya dah check fuse. Saya dah check fuse tak putus. Jadi bila fuse tak putus, biasanya tidak ada komponen yang short. Kalau fuse putus, kita tak boleh masukkan AC. Takut memang ada komponen yang short, dan bila kita masukkan AC, kita on, menyebabkan lagi teruk lah masalah tu. Jadi kita kena tengok sama ada fuse putih ke tak. Kalau fuse putih, kita jangan sambung ke supply. Okey. Jadi kalau fuse tak putih, kita cuba sambung ke supply dan kita tengok output macam mana. Masukkan, kemudian masukkan AC, kemudian DC, kemudian output, baru kita masukkan lah. Pasal kita tengok fuse tak putih, so saya sambung. Tapi perlu diingatkan yang sebaiknya kita pakai isolation transformer lah untuk keselamatan. Ini pun saya belum on lagi, dan saya sambung ni ke isolation transformer. Isolation transformer saya tak sambung direct ke main supply. Tujuan dia untuk keselamatan. Okey. Jadi kita boleh turn on power supply. First kali kita tengok keadaan fuse. Kalau fuse tu putih, short, dia masih dia elok, jadi kita boleh try lah. Kita boleh try check AC, kita boleh check DC, direct current dekat kapasitor ni, dan juga kita boleh check output dia kat sini bahagian output di sini lah. Okey, ini bahagian output lah kat sini output dia ni. Jadi kita boleh check. Tapi kalau fuse dah putus, jangan kita masukkan supply. Kita buat offline saja, check. Pakai offline saja. So sekarang ni bila fuse tak putus, kita tak tahu apa masalah, kita nak check tengok
AC dia, kemudian direct current DC. DC dia dekat kapasitor ni lah. Dekat kapasitor ni DC masuk lebih kurang 240. Ini patutnya ada dalam 300 lebih volt. Kemudian kita akan check output. Kita tengok macam mana keadaan. Okey. So saya akan try on AC. Bismillah. On AC ya. Ni agak berbahaya. So dia ada bau sikit lah. Bau macam terbakar sikit lah. Okey. Kita try tengok AC dia. Pastikan meter set pada AC ya. AC tidak ada kutub tidak ada masalah positif negatif. So kita tak kisah. So masukkan 262. 260 lah. 260, 162 macam tu lah. 262 volt, masukkan AC ya. Kita cuba tengok DC dekat kapasitor ni. Set multimeter pergi ke DC. Okey. Dan DC direct current dia ada kutub. Jangan silap kutub. Tapi multimeter ni memang dia boleh ubah kutub lah. Tapi yang sebaiknya kita kena jaga kutub. Biasanya kita akan letak negatif dulu, baru positif. Kita tengok. So ada 300 lebih lah. Okey, maksud dia DC dia okey. Dan kita kena tengok juga kalau DC dia tu maksud dia fluctuated. Maksud dia on off ataupun dia tak stabil. Itu pun menunjukkan masalah juga. Okey. So AC okey, DC pun okey. AC okey, DC okey. Sebenarnya ada pengiraan sebenarnya ada cara pengiraan. Pengiraan dia berapa AC yang masuk, kita kena darab dengan 1.414. Kita akan dapat DC dia. Itu cara untuk confirm kapasitor ni okey ke tak. Okey, ni okey lah. Ni okey lah. Okey, kemudian kita akan check output pula. So AC dah okey, DC pun dah okey, direct current dah okey. Kita akan check output pula. Okey, bahagian output kat sini ada output. Okey, kat sini ada output Okey. Okey, tengok output Di sini ada output. Ada ground. Okey, pin 3 dan 4 ground, pin 5 dan 6 5 volt. Pin sebelum tu pin 2 15 volt. Juga pin 9 ada 3.3 volt. So kita cuba untuk check apa dia ni, output lah. Kita tengok wujud tak output ni. Kalau normal, so okey lah, tak payah repair lah, kita dah solder sebelum ni. So kita akan check output ni. So kita akan fokus pada meter balik So output semua di sini di sini Okey, di sini output dia. Ini pin 1, ini pin 12 So kita akan check tengok output dia. So okey ground pada pin ground pada pin 3 atau 4 So saya pakai pin 3 lah ground So kita letak multimeter DC. Kita set multimeter dalam DC. Kemudian pin 3 kita turun dulu kat pin 3. Letakkan probe kat pin 3 atau 4. Saya pilih pin 3 lah. Okey, pin 4 sorry. Pasal dia pin 4.
Kemudian saya cek pin 2 untuk 15 volt. Sekejap, tak kena. Okey. Pin 2 untuk 15 volt. Tak kena. Pin 3 atau 4, setup nombor 4. Pin 2 untuk 15 volt. So tidak ada voltan, tidak ada keluaran. Dan pin 2 untuk 15 volt. So tidak ada keluaran. Untuk pin 5 atau pin 6, saya pergi ke pin 6, 5 volt. 5 volt. Tidak ada keluaran juga. Kemudian pin 9, pin 9 untuk 3.3 volt. 12, 11, 10, 9. Pun tidak ada keluaran juga. Okey. Pin 2 pun tidak ada keluaran. So tidak ada keluaran. So ada masalah lah. So output okey dah 40. Dah DC ada 300 lebih. Tapi tidak ada keluaran. So maksudnya kita kena troubleshoot lah. Okey. Sekarang ni kita akan check PWM, pulse wave modulation, dalam IC ni, dalam board power supply ni, sama ada PWM, pulse wave modulation ni masuk ke transformer ni. Okey. Jadi transformer ni dia ada coil, primary coil dia ni, dia ada dua bahagian. Satu ujung dia akan sambung dengan 300 volt DC. 300 volt DC daripada yang keluar daripada kapasitor ni. Okey, disambung ke satu ujung, dan satu ujung lagi disambung ke satu litar PWM. Yang mana litar PWM ni akan mengeluarkan frekuensi dan menyebabkan ayunan berlaku di litar primary belah sini, dan ayunan tu akan menyebabkan induction ataupun teraruh pada litar secondary di bahagian ni. Semua ni dalam keadaan arus dan voltan tinggi. Ni sangat bahaya. Pertama sekali disyorkan untuk pakai isolation transformer. Maksudnya masukkan supply ni 240 ni daripada isolation transformer, sekiranya boleh lah. Jadi jangan sambung direct pada rumah untuk keselamatan. Kalau terjadi apa-apa, so kita selamat lah. Kemudian yang kedua, saya pakai differential probe, bukan direct sambung ke oscilloscope. Kita nak tengok frekuensi, bukan pakai probe biasa oscilloscope. Ni probe ni adalah differential probe. Okey, dan memerlukan kali 500. Kita yang probe biasa dia sampai habis tinggi kali 10 ya. So untuk drain, check kat drain ni yang 300 volt lebih ni memang tak sesuai lah. Boleh menyebabkan kerosakan pada oscilloscope. So apa yang perlu lah, kalau boleh kita ada differential probe lah. Kalau tak ada, kita jangan measure frekuensi dekat drain, kita hanya measure frekuensi dekat gate. Kali 10 boleh lah kat gate. Kat gate. Tapi masalah sekarang IC ni dia tidak ada gate, pasal dia memang built-in MOSFET tu diletak dalam IC tu. IC DM0465R ni. Okey, kita akan check tengok frekuensi pulse modulation ni. PWM ni wujud tak dalam litar ni. Okey, saya akan on. Saya akan masuk ke IC. Kita tengok macam mana. Bismillah.
Okey, C dah masuk. Tapi sekarang ni kita akan check tengok frekuensi tak ada. Frekuensi 0. Memang tidak ada frekuensi hanya ada voltan saja. Frekuensi tidak ada. Frekuensi 0. Okey, frekuensi time semua tak ada, kosong. So maksud dia Rita ni dia memang dalam keadaan memang dia punya apa? Dia punya PWM dia tak hidup. PWM dia memang tak hidup. Kosong tu Dia punya frekuensi dengan period dah tak ada. Kosong maksud dia tidak hidup lah. Okey. Jadi kita akan check lah. Tengok. Tapi sebelum tu kita measure dulu voltan DC dia dekat drain. Okey, voltan DC kat drain kita check tengok berapa DC volt dekat drain. Okey, kita akan check tengok berapa. Biasanya yang daripada ni lah, nilai dia tu memang tinggi lah. So berhati-hati ni semua sangat tinggi current dia. So kita akan measure. 362 volt. Okey, 362 volt. Boleh nampak kot. Letak negatif dulu, baru positif. 360, 358, 60 volt lebih lah. Maksud dia voltan DC ada dekat drain tapi frekuensi 0. So sekarang ni kita kena troubleshoot lah.